Assalamualaikum. Kami dari Seksyen 72 ingin membentangkan tentang projek khidmat masyarakat kami, iaitu program gotong royong di Surau As-Salam, Kota Damansara. Next. Berikut merupakan senarai nama daripada kumpulan kami. Yang pertama, Al-Amin Firas bin Zulkifli. Yang kedua, Amal Hijazi bin Irwan. Yang ketiga, Aminul Azrin bin Ahmad Syukur. Yang keempat, Amirul Mukmin bin Azizi. Seterusnya, Fakrullah Amir Zahim bin Azmi dan Muhammad Izzah Hazim bin Hafiz. Muhammad Aiman Khalili bin Suhaimi, Muhammad Fawaz bin Kamarul Aznam, Muhammad Haikal Hazrik bin Muhammad Kamal, Muhammad Izzat Azimi bin Mat Yusof, Muhammad Syafiq bin Syamuddin dan yang terakhir Wan Muhammad Aiman bin Amran. Saya serahkan kepada next presenter. Assalamualaikum. Saya Amirul Mukmin bin Azizi selaku Setiausaha. Pendahuluan, pada 15 Mei 2022, ahli kumpulan kami telah mengadakan program gotong royong Surau As-Salam di Kota Damansara pada hari Ahad pada jam 7 pagi sehingga 3 petang. Tujuan program gotong royong Surau As-Salam ini dilakukan adalah sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban yang ditanggung oleh AJK Surau untuk membersihkan kawasan Surau As-Salam dan memberikan sumbangan seperti alatan-alatan membersihkan surau dan sejadah untuk jemaah yang akan datang untuk menunaikan solat Jumaat. Seterusnya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azimi akan sambung seterusnya perhargaan. Terlebih dahulu kami ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Sir Wahnizam Wan Hassan merupakan pensyarah subjek khidmat masyarakat kerana penerangan tentang tugasan dan terang dan jelas. Beliau juga banyak memberikan ilmu dan nasihat serta cadangan dan membantu kami jika ada masalah semasa menyiapkan laporan. Laporan ini tidak akan dapat disiapkan tanpa sokongan dan tunjuk ajar beliau. Seterusnya, ucapan terima kasih kepada ahli kumpulan kami kerana sentiasa memberi kerjasama dan dorongan antara satu sama lain sepanjang melaksanakan program sukarelawan ini tanpa sebarang masalah dan kekangan semasa membuat tugasan ini yang telah diberi inspirasi kepada kami untuk memperbaiki setiap kekurangan. Tugasan ini tidak akan selesai dengan jayanya tanpa bantuan dan dorongan antara satu sama lain. Saya akan pass kepada next presenter. Assalamualaikum, nama saya Amal Hijazi dan saya akan menerangkan tentang objektif kami pada khidmat masyarakat di Surau As-Salam. Yang pertama iaitu mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Yang kedua, memupuk kemahiran sosial dan kebertanggungjawaban dalam diri atas setiap tingkah laku dan peka terhadap permasalahan yang berlaku. Yang ketiga pula, memelihara, menceriakan dan membersihkan kawasan surau agar lebih kondusif dan lebih terjamin akan keselamatan jemaah semasa menunaikan solat 5 waktu. Yang keempat, menanam rasa syukur dalam diri kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Dan akhir sekali ialah mewujudkan kesan positif aktiviti gotong royong bagi menangani gejala-gejala sosial dalam masyarakat seperti penagihan dadah dan kecurian. Lebih-lebih lagi gotong royong melibatkan pelibatan menyeluruh ahli masyarakat. Saya pass kepada next presenter. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khalili. Saya akan membincangkan pasal tentatif program. Tarikh khidmat masyarakat kami ialah 15 Mei 2022, hari Ahad, masa 7 pagi hingga 3 petang, tempat Surau As-Salam Seksyen 4, Kota Damansara. Pada 7.30 pagi, kami berkumpul di pekarangan Surau As-Salam. Pada 7.45 pagi, sarapan dan taklimat dari pengarah program. 8.15 pagi, berjalan dan melihat kawasan di sekitar surau, taklimat dan penerangan dari pihak surau. 8.30 pagi, aktiviti bermula. 1.30 hari, kami berehat dan makan tengah hari. Kepada 1.30 hari, solat Zuhur. 2 petang, sambung aktiviti mengemas peralatan-peralatan gotong royong surau. 2.30 petang, aktiviti berakhir. 3 petang, kami bersurai. Saya akan pass kepada next presenter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Aziz Muhammad Kamal. Terima kasih Amakili dan saya akan teruskan pembentangan ini. So, aktiviti program sebelum perancangan. Yang pertama mendapat kebenaran dan memberi keterangan sedikit sebanyak tentang program yang kami ingin adakan kepada pihak surau As-Salam terlebih dahulu. Yang kedua, membuat perbincangan bersama ahli kumpulan dan memilih acara program yang sesuai untuk dilaksanakan dalam projek khidmat masyarakat. Yang ketiga, mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menjalankan aktiviti tersebut. Yang keempat, merancang kaedah yang akan digunakan dan bahan-bahan untuk dicatat sebagai pengumpul bukti maklumat bagi aktiviti yang dijalankan. Yang kelima, mengenal pasti matlamat, tempat lokasi, acara program, tempoh masa yang disediakan dan sebelum melaksanakan program. Yang keenam, memastikan peralatan adalah mencukupi dan disediakan. Yang ketujuh, tugas ahli kumpulan disenaraikan dan dibahagikan mengikut pemilihan individu dan kemampuan masing-masing. Yang ke-8, berkumpul bersama ahli kumpulan di tempat yang ditetapkan sebelum program bermula. Yang terakhir, nombor 9, sebelum melakukan aktiviti, memastikan keselamatan ahli kumpulan adalah selamat dan aktiviti dilakukan secara berhemah. Seterusnya saya akan berikan kepada next presenter. Okey, terima kasih Muhammad Haikal. Saya akan meneruskan lagi pembentangan ini. Okey, saya akan memberitahu aktiviti semasa dan selepas. Okey, pada pukul 7 hingga 7.45 pagi, kami berkumpul dan menunggu ahli kumpulan yang lain di pengkarangan Surau As-Salam. Kemudian pada pukul 8.15 pagi hingga 8.30 pagi, berjalan dan melihat kawasan di sekitar surau dan taklimat ringkas yang disampaikan oleh AJK Surau As-Salam, iaitu Cik Def tentang pengagihan tugas dan kumpulan, peranan setiap individu serta peraturan yang perlu dipatuhi semasa aktiviti dijalankan untuk mengelakkan sebarang masalah. Pada pukul 8.30 hingga 10 pagi, semua ahli semua ahli kumpulan bergerak untuk memulakan aktiviti gotong royong dan dengan tugasan yang telah ditetapkan. Dan kemudian pada pukul 10 pagi hingga pukul 1, kami mencuci lantai surau dan mengutip sampah-sampah di belakang kawasan surau. Kemudian pukul 1 hingga 2 tengah hari, kami berhenti berehat lebih kurang dah sejam untuk makan tengah hari dan solat zuhur. Kemudian pada pukul 2 kami menyambung aktiviti gotong royong membersihkan di dalam kawasan solat muslimat di bahagian belakang surau. Okey, pada 2.30 petang kami mengemas alatan gotong royong yang di tempat asal dan memeriksa semula kawasan yang telah dibersihkan sebelum meninggalkan kawasan surau dan sebarang apa-apa masalah atau kerosakan. Last sekali, pada pukul 3 petang, sesi bergambar diadakan setelah selesai bergotong royong membersihkan kawasan Surau As-Salam serta memberikan sedikit sebanyak sumbangan kepada wakil AJK Surau As-Salam, Cik Jeff, dan taklimat aktiviti gotong royong di Surau As-Salam. Tamatlah aktiviti gotong royong surau di Surau As-Salam. Okey, selepas pula kami telah melaksanakan beberapa perkara selepas menjalankan projek iaitu yang pertama, menyusun semula bahan-bahan bukti untuk dilampirkan dalam laporan. Kedua, mengenal pasti matlamat, tujuan dan objektif yang dicapai selepas projek dilaksanakan. Yang ketiga, membincang bersama ahli kumpulan tentang pelaksanaan aktiviti yang dilakukan dan rakaman pembentangan. Yang terakhir ialah menilai keberkesanan dan keupayaan ahli dalam melaksanakan projek khidmat masyarakat. Saja dari saya. Next presenter.
Okey, saya Aminul Aziz selaku bendahari untuk program Gotong Royong Surau As-Salam. Terdapat dua masalah dan cabaran yang kita hadapi ketika melakukan program ini. Pertama ialah kekurangan peralatan pembersihan kerana peralatan yang disediakan oleh surau agak uzur dah lama. Jadi kondisi peralatan kebanyakan telah rosak. Jadi ketika itu kami berbincang untuk menambah dan membeli peralatan untuk kerja-kerja pembersihan, dan peralatan yang kami tambah dan beli itu kita akan sedekahkan kepada pihak surau. Selain itu, bekalan air di surau terputus selama 15 hingga 20 minit menyebabkan kami terpaksa menunggu dan menangguhkan kerja pembersihan di bahagian luar sehingga bekalan air kembali pulih. Setelah bekalan air kembali pulih, kita boleh meneruskan semula kerja-kerja pembersihan. Saya akan pass seterusnya kepada Muhammad Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu manfaat yang diperoleh. Aktiviti khidmat masyarakat semakin berkembang dan mendapat perhatian umum pada masa kini, yang juga menjadi signifikan kepada institusi-institusi pengajian tinggi. Program ini merupakan platform terbaik merapatkan jurang di antara dua pihak, iaitu universiti dan masyarakat. Manfaat yang diperoleh iaitu: 1. Memahami erti menghormati. Khidmat masyarakat juga dapat mengajar kita untuk memahami erti menghormati sesama manusia. Yang kedua, memberi kesedaran dan mengubah personaliti individu secara positif. Melibatkan diri dalam khidmat masyarakat akan membuatkan kita lebih menghargai kehidupan. Proses interaksi semasa melakukan khidmat masyarakat dapat menimbulkan keinsafan dalam diri. Yang ketiga, membantu meringankan beban. Bukan sahaja kita memperoleh pengalaman, malah kita boleh membantu meringankan beban orang yang memerlukan. Okey, poin yang keempat adalah menjadikan tahap kesihatan kita lebih baik. Ramai dalam kalangan mahasiswa yang menghadapi kemurungan akibat daripada terlalu tertekan dengan tugasan, ujian dan kuis. Dan perubahan lifestyle di kampus yang malap dan pasif perlu diubah secara total oleh mahasiswa. Salah satu caranya ialah melibatkan diri dengan sukarelawan dalam aktiviti khidmat masyarakat yang dianjurkan oleh mana-mana organisasi kerajaan dan bukan kerajaan. Poin yang kelima ialah mengukuhkan jaringan sosial. Menyertai sukarelawan merupakan langkah yang bijak dalam usaha meningkatkan jaringan sosial. Terdapat pelbagai cara yang mahasiswa boleh lakukan dalam usaha meluaskan jaringan sosial, antaranya melalui kutipan bantuan dana, bantuan tenaga, perkongsian ilmu dan juga pembinaan teknologi. Dengan ini, ia juga dapat menerapkan hubungan yang lebih positif di antara mahasiswa dan komuniti di peringkat tempatan maupun global. Poin yang terakhir ialah mewujudkan nilai tambah dalam diri. Dalam usaha menjadikan mahasiswa, mereka perlu bijak mengatur strategi dalam mencapai kecemerlangan akademik dan soft skill. Mahasiswa yang aktif dalam aktiviti khidmat masyarakat mempunyai bonus untuk mereka menceburi dunia kerja yang sebenar dan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam usaha memperluaskan kegiatan sukarelawan dalam kalangan mahasiswa ini dengan menyediakan ruang dan peluang yang luas serta dana yang cukup oleh pihak kerajaan dan swasta. Badan-badan yang bukan kerajaan serta komuniti adalah diperlukan dalam memastikan nilai melalui aktiviti gotong royong yang pernah dikenali suatu masa dulu diteruskan oleh generasi kini dan akan datang. Saya akan pass ke next presenter. Okey, saya Muhammad Fawaz bin Quran Aslam. Untuk cadangan penambahbaikan ialah berdasarkan kepada halangan-halangan yang dinyatakan di atas kumpulan kami, menggariskan beberapa cadangan penambahbaikan seperti di bawah ini. Pertama, pengurusan kewangan. Dari segi pengurusan kewangan harus membincangkan dan menyediakan dengan lebih baik lagi seperti berapa jumlah wang yang perlu dikumpul dan menyelesaikan barang-barang yang ingin dibeli seperti peralatan gotong royong,
dan keperluan untuk sedekah kepada surau. Kedua, sumber tenaga kerja. Bagi merealisasikan pelaksanaan program ini harus dicadangkan supaya jumlah bilangan pelajar untuk pelaksanaan program tersebut beramai-ramai supaya dapat membantu membersihkan seluruh kawasan surau As-Salam serta mengagikan sedekah kepada pihak surau. Seterusnya ialah kesimpulan, saya akan pas kepada Amin. Saya Al-Amin Firah bin Zulkifli, saya akan menyambung iaitu kesimpulan. Jadi secara kesimpulannya, khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Kerja-kerja kemasyarakatan adalah untuk meringankan beban, memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti tertentu. Aktiviti ini amat digalakkan dilakukan secara berkumpulan dan berkala untuk memberi hasil dan impak yang besar kepada komuniti yang menerima. Khidmat masyarakat adalah suatu aktiviti yang amat penting untuk memupuk perasaan muhibah antara kita. Jadi antara kebaikan melakukan khidmat masyarakat kita dapat melibatkan diri dan akan membuat kita lebih menghargai kehidupan dan bukan sahaja kita memperolehi pengalaman, malah kita boleh membantu meringankan beban orang yang memerlukan. Jadi itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembintangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.